Selamat hari jadi yang ke-21 isteriku yang tersayang. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki dan terus diberkati. Dan akan dapat terus menggembirakan hari-hari abang. You wish? Yeah. Thank you so much. Thank you, Abang. Abang selalu sangat-sangat buat Rika bahagia, tahu tak? Bahagia Rika tak tahu pun wujud sebelum ni. Rika minta maaf. Rika tahu diri Rika ni banyak kurang. Abang bimbing Rika. Kita sama-sama pergi ke syurga. Abang harap Ika suka dengan persediaan abang yang tak seberapa ni. Ini je lah yang abang mampu buat terbaik untuk kali ni. Cantiknya. Sweetnya. Tapi kadang-kadang kan Diana, sweet tidak bermakna bahagia. Awak setuju? Mungkin sweet yang dipamerkan kadang-kadang kita tak tahu bahagia betul ataupun tidak. Jadi nak tahu kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kalau di sebelah saya ni yang baru mendirikan rumah tangga. Tak adalah baru sangat. Barulah juga kan? Sebab ada yang paling baru di sebelah kami berdua. Elok kami perkenalkan. Di hujung sana kita bersama dengan Datuk Seri Mahathir Badrul Zaman dan juga isterinya yang walaupun kita tak nampak mulutnya tetapi kita tahu tersenyum indah di dalam mas tu. Dia bersama dengan Datin Seri Heliza Helmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumpang di palu. Boleh lagi ke? Pengantin baru. Sama pula. Okey, baik. Kita juga ada sambungan ya. Okey, baik, kita juga bersama dengan Haji Hushim Saleh selaku perunding motivasi kita pada hari ini dan juga Kak Ifah Razia yang kedua-duanya sudah terhubung dalam talian. Sihat ya kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Kak Ifah? Alhamdulillah sihat walafiat. Kak Ifah, hari ni topik rumah tangga mana Abang Yani? Abang Yani tengah mandi-mandi siap-siap di masjid. Baik. Okey, hari ni Ustaz, Kak Ifah, Datuk Seri, Kak Ija, kita nak bercakap tentang bina bahagia dalam rumah tangga. Dan segi kalau kita macam kita cakap tadi lah, semua orang berkahwin, semua nak perhubungan yang kekal, semua nak mencari bahagia dan mendapatkan kebahagiaan juga. Tetapi sebagai mukadimahnya, mesti ramai penonton kat rumah sekarang ni yang tertanya-tanya dan nak tahu bagaimanakah kisah sedikit mungkin boleh dikongsikan pertemuan perkenalan anda berdua sehingga ke jenjang pelamin dan akhirnya bersama dengan kami di Wanita Hari Ini pada hari ini sebagai suami isteri. Mungkin boleh dikongsikan. Awesome dulu. Awesome. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada Wanita Hari Ini kerana menjemput kami. So dikatakan ni live kita yang pertama lah. Setelah eksklusif ni untuk Wanita Hari Ini, live yang pertama setelah kami dikenali sebagai suami dan juga isteri. Tak sampai lagi. Kita dapat rasa faham tu. Alhamdulillah dia masih ada lagi ya. So macam Uyana cakap tadi, sebenarnya semua perhubungan nakkan kebahagiaan. So sama ada juga dengan perhubungan kami inginkan kebahagiaan. So detik-detik kami perkenalan lah soalan kan. Detik perkenalan sebenarnya mula-mulanya saya approach. Lebih kurang lah. Mula-mulanya saya approach Nur Heliza ni untuk bagi misi bantuan. Dikenali kan. Siapa tak kenal Nur Heliza memang bantuan-bantuan ni dia first lagi dah. InsyaAllah lah. Memang yang first Gelak pula dia. So bila saya bagi misi bantuan, so dia adalah beberapa channel kan, salah satunya Mapim kan. So lepas tu okey macam tu dah tak ada apa dah. Lepas tu saya pergi umrah. Bila pergi umrah ni normally orang minta jodoh lah. Saya minta jodoh untuk diri saya. So bila doa kat Kaabah, doa yang betul-betul ni, doa menangis menitih lagi dah. Serius ke? Sebab macam betul. Eksklusif sangat ni. Kita tahu. Betul lah. So memang betul-betul minta macam tak laku-laku ke aku ni. So minta lah betul-betul minta jodoh. Nak jadikan cerita pula, bila saya balik bilik saya tengok ada DM Heliza pun minta doa melalui saya, dia suruh tolong doakan. Salah satu doa dia minta jodoh. Saya tak kenal siapa tu Nur Heliza. Saya tak tahu pun dia masih single ke apa ke. So lepas tu adakah
ini tanda-tandanya. Lebih kurang macam itulah. Tapi tambah sikit, memang saya kalau siapa-siapa yang pergi umrah ke, buat ni memang saya akan suka submit doa. Kita dah ada listing doa. So kalau dia kata dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia juga sebenarnya. Anak mana. Betul. Sama-sama tak mengenali pun. Ya. Ingat ke Memang dia dah. ustaz ke apa ke, semacam submit doa lah. Okey, baik. Ini pasangan yang baru sahaja Saya dengar dia didirikan cerita rumah pun tangga. kan, Awak Sudi ada dah rasa tersenyum. Ya, Bahagia. tersenyum. Nampak mata awak tersenyum. Kita nak tanya kepada Kak Ifah pula lah. Kak Ifah mungkin lebih berpengalaman kan. Mungkin Kak Ifah boleh kongsikan, ramai yang berpendapat, mungkin ada yang berpendapat bila dah lama kahwin tu spark tu akan berkurangan. Jadi macam mana nak kekalkan spark tu? Mungkin Kak Ifah boleh berikan tips lah kan kepada yang baru berkahwin ni daripada pengalaman Kak Ifah sendiri. Masya Allah. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kan pada dua mempelai kita ni. Uyaina, saya juga. pengantin baru dan juga Datin Sri Heliza dan juga Datuk Sri Terima kasih, pengantin Kak baru. Ifah. Okey, semoga bahagia sampai ke jannah. Okey. Amin. Dan saya juga berbahagialah juga rasa berkembang-kembang jiwa saya hari ini kan. Sekali dijemput, sekali kebetulan kita semua tetamu pakai baju lebih kurang sama colour hari ini kan. Itu tanda-tanda dia bahagia. Betul juga ya Kak Ifah. Betul. Jadi pengalaman saya lah untuk tahun ni saya dah 18 tahun membina rumah tangga. Kalau katakan rumah tangga tu rumah saya tak ada tangga, lift saja, tekan turun naik 320. Okey. Tapi untuk membina sebuah institusi perkahwinan ni bukannya mudah yang kita sangkakan. Banyak lagi lama perkahwinan tu lagi banyak cabaran dan dugaan dan ujian daripada pasangan suami isteri ni. Mungkin pada pasangan yang baru kahwin ni masih lagi sweet, masih bulan madu lagi, masih semuanya manis, tak nampak true colour masing-masing lagi kan. Jadi bila dah masuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya, Tuan Haji ni Tuan Haji tahulah dia lagi berpuluh-puluh tahun. Bila dah ada anak kan, anak dah membesar, pelbagai lagi ujian untuk kita. Jadi sepentingnya dalam kebahagiaan rumah tangga ni kita kena mencipta kebahagiaan itu sendiri. Mencipta bagaimana kita merancang macam mana untuk hidup bahagia kita seperti apa. Itu yang paling penting. Kak Ifah, saya suka bila Kak Ifah kata kita perlu mencipta, dan topik kita hari ini juga membina bahagia. Bukan sekadar mencari bahagia. Itu yang kadang-kadang kita takkan jumpa. Dan mungkin Haji Hushim, Haji juga boleh berkongsi bagaimana sebenarnya kita sebagai pasangan suami isteri yang dah mendirikan rumah tangga ni nak membina bahagia dalam rumah tangga kita. Okay, terima kasih kepada Yana dan juga saya nak ucapkan belum terlambat lagi lah nak ucapkan pengantin baru. Juga kepada Datuk Seri Mahadi dan juga kepada Datin Heliza dan juga Yana sendiri alhamdulillah, dan saya percaya apa yang dinyatakan oleh Ifah Raziah tadi itu pengalaman ada banyak kebenarannya, dan saya sendiri pun dah berkahwin dah 42 tahun. Wah, Masya Allah. #relationship goal lah Haji Hushim. Anak 4, cucu dah 15. Alhamdulillah. Kan? Dan saya mengendalikan hari-hari kes rumah tangga ni, repair rumah tangga. Betul. Memang kita kata bagaimana kita nak membina dalam rumah tangga bahagia ni, memanglah di awal-awal perkahwinan ni macam kata Rafiza tadi lah, kita baru nak kenal pasangan kita. Nak kenal. Jadi bila masa perkenalan ni banyaklah kita kata mungkin masa bercinta semuanya indah. Semuanya kita tak kenal pasangan kita biasalah sebut baby-baby, sayang-sayang tu habi-habi sebut macam-macam lah perkataan-perkataan tu. Tapi bila dah duduk serumah itu, sebab masa kita bercinta mungkin kita jumpa 2 jam, 3 jam. Tapi bila duduk serumah ni kita 24 jam. Yang ini akan memberi cabaran kepada kita dalam berumah tangga. Dan dekat sinilah saya nak bagi tips sikit lah. Yang pertama sekali tips dia ialah kita mesti ada, kita kata selain daripada cinta, yang penting ialah kejujuran. Anak-anak pula zaman sekarang ni, ni dia. Banyak jumpa saya masalah benda ni. Dalam ni semua ni menyebabkan banyak kadang-kadang ialah tanpa benda ni penting. Kadang asyik main handphone. Ada isteri jumpa saya, Haji, suami saya tu dengan saya tak bercakap, dah kahwin.
Asyik senyum, tengok telefon, ketawa sorang-sorang. Alamak, na'udzubillah takutnya. Jadi kalau boleh, memanglah ini penting untuk kita bisnes, untuk kita kata dalam bersosial, dalam apa saja. Yang penting ialah trust. Yang kedua, yang penting juga ialah kita komunikasi dalam rumah tangga. Walaupun macam saya 42 tahun kahwin, kita kena ada komunikasi tau. Kakak, benda apa, berbagai-bagai isu. Kadang setengah tu kata, dah kahwin lama sikit, tak ada isu lagi nak bercakap dah. Pula. Itu kadang-kadang tu memberi kata orang tu kesukaran. Dan saya sangat setuju Ifa cakap tadi, iaitu kita sebagai suami isteri, kita kena mereka cipta untuk kita nak bahagia. Betul. Kita sebab apa? Pasangan saya lain, pasangan Ifa lain, pasangan kita Datuk Seri Mahadi dengan Heliza lain. Dia lain-lain tau. Sebab apa kita karakter kita berbeza-beza. Personality kita tau. Jadi kita kena mereka ciptalah. Sebab ada dalam pasangan tu kadang-kadang ada yang introvert, ada extrovert. Betul. Kan, mungkin macam Ifa dengan suami dia. Ifa ni dia extrovert. Cakap tapi kalau macam Datuk Mahadi dengan Puan Datin Haliza, kemungkinan dua-dua tu orang terlibat dengan NGO cakap. Cakap isi bantuan je lah. Ya ke Haji? Ya ke? Kejap lagi kita kena tanya pasangan kita ni. Tak ada masalah. Maknanya tadi tu cuma kita kata orang tu saling menghormati. Betul. Dan sebagainya. Saling ingat apa benda semua tu. InsyaAllah saya percaya. Dan saya tertarik tadi bila Datuk Seri Mahadi kata dia ke Mekah minta doa dan sebagainya itu. Dan insyaAllah Allah bagi jodoh yang kita kata yang sangat sesuai lah dengan baik. InsyaAllah, amin. Dan Yana, mungkin saya katakan membina rumah kebahagiaan dalam rumah tangga ini analoginya seperti membina rumah juga. Foundation, asasnya amatlah penting. Dan antaranya seperti yang Tuan Haji dah kongsikan, trust, kejujuran, komunikasi. Kepercayaan. Amat penting, ya. Dan kalaulah Kak Ija dan juga Datuk Seri Mahadi juga boleh berkongsi, apa sebenarnya erti kebahagiaan anda berdua? Dan lebih spesifik lagi, dalam mendirikan rumah tangga ni, apakah kebahagiaan yang ingin dicari? Saya suka Nak osong juga ke ni? Kak Ija lah pula dulu. Rasa pelik saya biasa dengan dia help ni. Apa nanti kita fikir nama-nama tu. Okey, kalau macam saya sendiri, pasal bahagia ni adalah apabila sama-sama yang kita lakukan itu pertama lillahi ta'ala. Nampak macam klise tapi betul-betul bila solid kerana Allah, itu yang paling bernilai sebab tidak ada apa-apa yang akan dibawa kalau bukan kerana Allah. Jadi dulu adalah guru-guru saya berpesan, dia kata, jadi kita nak tahu dia tu jodoh yang baik untuk kita. Jodoh yang baik untuk kita adalah apabila kita dengan dia ni, insya-Allah kita akan jadi lebih better, lebih dekat dengan Allah, mungkin kita punya akhlak kita punya ibadat tu lebih baik dan sebagainya. InsyaAllah itu merupakan tanda-tanda jodoh yang baik untuk kita lah. Itu indikator dia. Jadi kita berharap, kita pun berusaha, maknanya both party tu kena berusaha sama-sama untuk align cara hidup mengikut Rasulullah SAW sunnahnya. Lepas tu kita nak capai redha Allah, dan juga kita kena minta pendapat orang-orang alim juga. Macam kita orang sendiri pun, kita pun lack of knowledge berkenaan dengan relationship dan sebagainya, kita pun bertemu dengan para guru, orang-orang alim untuk minta pendapat dan juga doa daripada mereka. So selain daripada ibu bapa kita, minta pendapat mereka dan okeylah. So dia cakap bismillah lillahi ta'ala. Itulah ada lagu yang dinyanyikan hari itu, hanya satu lillahi ta'ala. Apa yang ku tahu. Nak sambung ke? Tak apa. Nak keluarkan flashlight sikit. Tapi kan Kak Ija, dekat dalam produser kami, Fiza Sabjahan, dia kata sejuk hati dengar apa Kak Ija cakap. Rasa nak kahwin pula. Sama-sama kita doakan semoga Fiza Sabjahan juga bertemu jodoh yang baik, yang dapat menjaga dirinya dan keluarganya. InsyaAllah, amin. Itu berjaya dunia akhirat. Ya, betul. Tapi Kak Ija, segi Datuk Seri dan semua penonton, Kak Ija ni adalah salah seorang senior saya dalam industri yang saya kira sangat-sangat saya kagumi, sangat-sangat saya hormati. Banyak juga ilmu yang Kak Ija dah turunkan kepada saya. Dan itu tadi adalah erti kebahagiaan buat seorang Heliza Helmi. Buat Datuk Seri Mahadi pula, apa erti kebahagiaan buat Datuk Seri? Soalan bonus tu. Okay. Sebenarnya kami kalau nak bincangkan tentang
kebahagiaan ni belum capai level tu lagi lah sebabnya sangat baru. Ya. Sangat baru, so mungkin ada lagi pakar-pakar yang dah macam apa Haji Hushim tadi dia kata dah 42 tahun dan so on kan, so kami baru lagi. Cuma apa yang kami boleh kongsikan sebenarnya kebahagiaan ni macam Kak Ifah cakap, macam Yana cakap, kena bina, kena cipta, kena dapatkan foundation dia tu. Yeah. Sebab apa, ramai orang ingat luaran ni akan mempengaruhi kebahagiaan tu. Saya beri contoh lah, contoh kita ambil air limau, kalau letak dekat kulit, air limau letak dekat kulit, apa akan berlaku? Tak berlaku apa-apa lah, macam tak ada apa lah kan. Tapi kalau air limau, kalau air limau letak dekat kulit yang luka, Pedih. dah dengar macam kan. Pedih betul tak? So sama juga foundation kebahagiaan tu datang daripada internal, datang daripada diri kita. So kalau diri kita ni banyak dengan na'udzubillah mazmumah, yang mana perasaan hasad, dengki, marah, tak sabar, rasa tak syok, negatif, so apa saja datang pun memang tak akan bahagia. Tapi kalau foundation kita masya-Allah, kita memang redha dengan apa yang Allah bagi, dan kita penyayang, kita sabar, kita tolak ansur, kita give and take, insya-Allah kebahagiaan akan tercapai. Dan kira dia juga adalah kita nak perhubungan ini mesti kita bawa ke jannah. Walaupun kita tak tahu tapi kita nak jalan tu. InsyaAllah. Fikiran yang positif itu amatlah penting. Dua-duanya ada aura positif. Ya, betul. Saya suka analogi limau itu sebenarnya ya, Datuk Sri. Dan mungkin di sini kita boleh tanya Kak Ifah juga. Kak Ifah, kadang-kadang bila nak memberikan kebahagiaan kepada orang lain mungkin agak sukar sebab apa yang kita definisikan sebagai bahagia tidaklah semestinya bahagia kepada orang lain, dan apatah lagi dalam rumah tangga dua individu yang berbeza seperti Haji Hushim katakan kan, karakter berbeza-beza. Di sini bagaimana Kak Ifah sendiri dalam rumah tangga yang sudah 18 tahun mencari kata keseimbangan itu untuk bahagia kedua-duanya? Okey, terima kasih soalan tu. Sebenarnya bagus sangat soalan tu. Macam saya, umumnya orang tahu saya ni outspoken. Kan? Suami saya ni bila orang kenal sangat pendiam. Nak keluar sepatah perkataan pun susah, macam ada emas dalam mulut dia. Itu yang menyebabkan jodoh kami. Saling melengkapi antara satu sama lain. Okay. Itu orang cakap jodoh kadang-kadang apa kekurangan saya, suami saya melengkapi. Okey, apa kekurangan dia, saya melengkapi untuk dia. Itu rahsia dia. Jadi kita ni bila pasangan kita, nombor satu, kita kena terima dia seadanya. Buruk dan baik dia, cantik dan busuk dia, kita kena terima. Apa mungkin waktu bercinta kan kita tak nampak dia punya buruk dia apa semua. Bila kita dah 24 jam hidup dengan dia, kita dah tahu dia ni suka ini, dia ada perangai dia, bebai dia macam ni, macam ni. Macam mana kita nak menangani situasi dalam rumah tangga tu? Jadi salah seorang ni kena mengalah. Okey. Kena ada sifat mengalah, sifat tolak ansur. Tapi dalam masa yang sama kita harus ada saling menghormati. Jangan kita biadab dengan suami kita kan. Kena ingat syurga kita di bawah tapak kaki suami kita. Walau macam mana pun. Kita sebagai isteri ni kita dah lepas dah tanggungjawab mak bapak kita. Sekarang ni ada tanggungjawab suami kita. Jadi kita kena macam mana pun kita akan jaga aib suami kita. Jaga aib keluarga kita. Jaga di keluarga kita supaya tidak adalah terkena. Walaupun kita orang tengok kita ni bahagia, cukup serba-serbi, cukup lengkap, Allah dah bagi segala-galanya. Tetapi orang masyarakat luar di sekeliling kita, orang terdekat kita masih lagi ada sifat-sifat yang negatif dan cemburu tengok kebahagiaan kita. Jadi benda-benda ni kita ni kena ada kejujuran, kepercayaan di antara satu sama lain di mana kita tidak mudah goyah cinta kita tu sampai bila-bila atas kepercayaan. Tapi kan Kak Ifah, nak tanya juga Kak Ifah soalan cepu cemas. Antara Kak Ifah Rabayani, siapa yang lagi kuat merajuk? Kalau merajuk, saya jarang merajuk. Tapi kalau saya merajuk, teruk. Okey, kalau macam tu, siapa yang lagi cepat memujuk? Abayani lah. Okey, tapi biasanya macam itulah lelaki yang akan suka Ifah, pujuk. mungkin kita tanya pada Yana lah. Yana, antara awak dan Raja Syairan, siapa kuat merajuk dan siapa yang akan memujuk dahulu? Alamak, saya sepatutnya kena duduk dekat sebelah kursi tetamu ni. Tak apa, jawab. Saya lah yang suka merajuk dan yang cepat memujuk pastilah suami saya. Betul tak Kak Ija? Sebab kita perempuan hakikatnya kita ni memang perlukan banyak dengan emosi, penuh dengan emosi dan perlukan perhatian yang lebih sikit daripada orang lelaki. Baik.
Dan tadi Kak Ifah ada berkata, kita terima pasangan kita seadanya. Tapi kan Tuan Haji, sebagai manusia, memang setiap orang ada ekspektasi mereka sendiri. Kadang-kadang ya kita kurangkan ekspektasi kita, mungkin boleh lebih bahagia. Tapi bagaimana untuk kita capai tahap itu supaya kita terima saja seadanya? Kalau kita lihat kan dalam dunia realiti ni, ada yang bercerai sebab suami berdengkur, ada yang bercerai sebab suami badan baunya kuat. Itu mungkin situasi yang luar biasa sedikit. Tetapi dalam nota yang lebih serius, macam mana untuk kita sebenarnya menerima mereka seadanya tanpa ekspektasi? Okey, sebenarnya dalam berkahwin ni sebenarnya kita 24 jam mana dah berkahwin, masa bercinta lain. Cinta tu kadang-kadang masa bercinta kita macam sekarang kan WhatsApp sampai 40 kali sehari. Tapi biasanya jawapan tu kadang ada, kadang tak ada. Tapi bila dah berkahwin, yang penting kat sini ialah apakah kita kena tahu, apa tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Dalam Islam, surah An-Nisa ayat 34 bahawa lelaki ialah pemimpin. Kena ingat tu. Lelaki kena jadi pemimpin. Kita dalam keluarga ni, kita lelaki kena jadi pemimpin, iaitu surah An-Nisa ayat 34. Mana kita kena sediakan apa tuan-puan? Tempat tinggal, makan, minum. Kita kena jadi imam dalam keluarga. Dan kita, kata orang tu, kalau misalnya merajuk, saya tak nafikan dari segi personality. The character. Karakter memang wanita yang kata orang tu hati lebih tisu. Cepat merajuk, cepat apa. Itu biasa. Jadi kita orang lelaki ni, kerja kita ialah nak kecil hati. Jangan lama-lama. Saya selalu beritahu pada klien saya yang datang jumpa saya buat counselling, saya kata jangan lama. Janganlah lama. Kalau boleh dalam sejam, setengah jam tu cukup. Lepas tu kita pujuk balik. Pujuk balik. Biasalah masing-masing ada ego. Tapi kita kata orang lelaki, kita turun ke bawah, kita pujuk balik bini kita. Biasalah mula-mula nak pujuk tu. Apa dia? Biasalah tu Kenapa? Masa tu bukan apa. Isteri nak perhatian. Dia nak perhatian balik, nak kasih sayang balik, nak sentuhan balik. Kata orang tu kan. Jadi kat sinilah saya nampak tak susah kalau kita misalnya kita nak mengharmonikan balik rumah tangga kita tu, iaitu salah seorang kena mengalah. Jangan kata tu berpanjangan. Jangan, ada kes saya buat tu kadang-kadang tidur bilik asing-asing. Lepas tu seorang duduk tidur kat dapur, seorang tidur depan TV. Uish, kat dapur Haji. Dahsyat betul tu. Kalau dah ada anak lagi tak bagus. Betul. Depan anak-anak. Jangan. Kalau boleh kita, satu saya nak beritahu lah, cepat memaafkan. Kalau boleh kita pasangan suami isteri ni, kalau apa, jangan lama-lama memaafkan. Dan satu lagi, kita duduk berdua, kita bincang apa sebenarnya. Tanya isteri kita apa yang, kenapa you marah. Betul. Tahu, dari situ nanti baru kita tahu, dan apa yang isteri kita tak puas hati dan sebagainya itu kita perbaikilah. Betul. Dan Haji setujukah kalau saya cakap untuk membina bahagia dalam rumah tangga ni memerlukan kesabaran yang tinggi? Sebab apa tahu Kak Ija, Datuk Seri? Sebelum saya bernikah, saya bertanya kepada ramai orang, marriage tips, ada tak tips yang nak diberikan kepada saya? Rata-rata semua cakap sabar, sabar dan sabar. Jadi mungkin ini juga yang mungkin boleh dikongsikan oleh Kak Ija dan juga Datuk Seri Mahadi sendiri. Bagaimana sebenarnya anda berdua baru sahaja mendirikan rumah tangga sekarang dan apa sebenarnya yang diharapkan daripada hubungan yang terbina ini, bukan sahaja untuk anda berdua tetapi ahli keluarga. Yang mana orang kata kita kahwin dengan pasangan kita, kita kahwin juga dengan ahli keluarganya. Sekali lagi, orang tengok satu sama lain. Okey, saya secara ringkasnya apa yang kita harapkan, rasanya semua orang harapkan rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan sahaja kepada pasangan mempelai ataupun pengantin, tetapi seluruh ahli keluarga. Dan kita berharap kita dan juga seluruh ahli keluarga sama-sama dapat berpimpinan tangan untuk masuk ke Jannatul Firdaus. Itu antara harapan. Kalau tanya harapan paling tinggi sekali lah. Okay. Terus. So, betul lah sebenarnya banyak orang terlepas satu macam Yana katakan, tips-tips untuk kahwin. Banyak orang familiar dengan perkataan istikharah.
Yang sebelum kahwin banyak orang istikharah. Banyak orang istisyarah. Istisyarah meaning family, sembang dengan ahli ulama dan sebagainya. Tapi ada yang terlepas pandang satu lagi, dia panggil istiqasah. Istiqasah meaning serahkan bulat-bulat pada Allah. Macam Kak Ja tadi cakap, Kak Ja. Oh, national TV ya. Macam Kak Ja sebut tadi kan. Betul kan? Dia COVID, lupa poin dia. Istighosah. Okey. Istiqasah. Macam Kak Ja sebut tadi, serahkan pada Allah, nampak macam klise benda tu. Tapi sebenarnya kalau serahkan pada Allah, memang akan dapat kebahagiaan. Memang surah Ar-Ra'd dan ayat 28 Allah SWT sebut kalau kita ingat pada Allah, Allah akan bagi kebahagiaan. Amin. So kebahagiaan tu memang akan dapat kalau istiqasah. So ada 3 isteri, bukan 3 isteri, 3 isteri. Bahaya 3 isteri tu. istikharah, istisyarah, istiqasah. InsyaAllah kebahagiaan akan datang. Baik. Datuk Seri, maaf kalau soalan ini adalah soalan yang mungkin akan cepu cemas, terlebih cepu cemas daripada soalan Kak Ifah tadi. Tetapi mendapat wahyu untuk bertanya soalan ini. Masya-Allah. Datuk Seri, ada yang berkata ini adalah perkahwinan kedua. Jadi mungkin di sini adalah ruang dan peluang yang mana Datuk Seri dan juga Datuk Seri Haliza Hilmi boleh ambil untuk clearkan keadaan. Okey. So memang bila saya tengok komen-komen saya sendiri pun terkejut. Even Eliza pun terkejut juga. Kedua? Terkahwin ke sebelum ni? So saya nak clarify sebenarnya ini saya ni baru sebelum kahwin saya teruna. Bujang terang tantang. So bujang terlajak lagi dah. Umur 38 barulah dapat bidadari syurga yang telah diizinkan oleh Allah kurniakan untuk dijadikan suami dan juga isteri. Semoga kami berkekalan til jannah. Doakan kami insya-Allah. So jawapannya yang pertamalah. Alhamdulillah. Jadi itulah dah clear dah keadaan ni. Ya, dan apa saya lihat antara mereka berdua yang ada penonton adalah pasangan ni senang terhibur. Sesama mereka pandang saja boleh tergelak terus. Wow. Baik. Kita nak tanya pada Kak Ifah pula. Kak Ifah pun macam ni ke, senang terhibur ke dengan Abang Yani? Oh, saya seorang penghibur bila di luar rumah. Itu adalah pekerjaan saya. Tapi apabila saya di rumah, Abang Yani menghiburkan saya. Balance lah dekat situ Kak Ifah. Tapi Kak Ifah di penghujung ni mungkin Kak Ifah boleh berikan beberapa tips lah kan sebagai seorang yang sudah berpengalaman berumah tangga kepada penonton-penonton WHI termasuklah mereka yang baru berkahwin dan saya yang belum berkahwin. Bagus. Tips saya ni baru 18 tahun. Tak berbanding dengan Tuan Haji. Tuan Haji lagi lama daripada saya kan. Tapi saya boleh kongsikanlah di sini kan. Apa pun kita kena kuatkan hati kita. Kita nak berumah tangga, nak hidup bersama suami kita, pasangan kita ni kerana apa? Kerana Allah kan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah dah jodoh kita. Kita kena reda, itulah jodoh terbaik dalam hidup kita. Kerana itulah jodoh yang akan membawa kita ke syurga, ke jannah. Yang suami kita ni akan membimbing kita, membawa kita dan anak kita dan keluarga kita ke jannah. Kita kena ingat, kita kahwin dengan suami kita ataupun dengan isteri kita, bukan kita berkahwin dengan diri mereka saja, tetapi kita berkahwin dengan keluarga, mak bapak mentua, adik beradik, ipar duai. Jadi kita kena mengeratkan lagi keluargaan itu sangat-sangat penting. Bukan saja kita ambil tahu pasal suami kita makan pagi, sarapan, siap. Tak. Kita kena ambil tahu seluruh orang yang dia sayang dikelilingi dia. Seperti mana dia menyayangi ibunya, bapanya, kita kena sayang seperti itu. Begitu juga dengan kita. Jadi di situ akan lebih, orang cakap, pahala tu berlipat ganda lagi saya dapat. Keredaan tu. Sangat reda daripada ibu bapa kan. Restu pada ibu bapa ni sangat-sangat penting dalam hubungan rumah tangga ni. Kak Ifah, nanti saya akan calling Kak Ifah, tanya tips lagi banyak lagi. Baik, mungkin sedikit daripada Tuan Haji Hushim sebagai konklusi untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Saya nak kongsi bahawa tuan-tuan dan puan yang kita kata macam nak bahagia rumah tangga. Yang penting dalam rumah tangga ni kita sentiasa sanggup berkorban. Berkorban apa tuan-puan? Iaitu bukan saja berkorban dari segi kita kata material. Yang penting ialah ni ihsan tu. Dalam Tuhan. Sebab bila kata contoh kita kena berkorban kadang bila isteri kita kata orang tu mengandung, kemudian isteri kita melahirkan anak,
Itu semua tu, dan juga bila isteri kita memerlukan sesuatu daripada kita sebagai suami kena berkorban. Jadi pengorbanan dalam perkahwinan ni sangat-sangat penting. Dan satu lagi, saya ulang banyak kali, kita dalam suami isteri, kita menerima seadanya pasangan kita. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Sebab apa? Bila makin lama kahwin, kita ni kata orang tu dulu mungkin macam Datuk Mahathir tu Aliza Cik Gi dah kahwin lagi 20 tahun, dah badan pun dah mula bulat. Dah mula kata orang tu dah berisi dan sebagainya Jangan banding-bandingkan. Itulah pasangan kita, dan lihat betul-betul itulah kita nak kata orang hidup sampai ke jannah. Dan yang penting ni, bila berkahwin, Allah dah kata bahawa kita akan dapat banyak manfaat dan pahala sebenarnya. Baik. Solat orang kahwin dengan orang tak kahwin lain pahala itu. Dan kita kalau suami, kita boleh jadi imam kepada isteri kita, kepada anak-anak kita yang baik. Kita nak sama-sama ke jannah. Okey, baik. Ustaz, Tuan Haji, saya kira ini adalah konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu bina bahagia dalam rumah tangga. Dan saya nak ambil masa sikit saja kepada Datin Seri Hadiza Hilmi, kepada Datuk Seri Mahathir, 3 perkataan kepada Datuk Seri. 3 perkataan je. Silakan Kak Iza. 1, 2, 3, go. Masya Allah. Masya Allah. Wah, Datuk Seri kepada Datin Seri pula. Perfection. Wow. Masya Allah. The biggest nikmat in this world. Amin. Semoga perkahwinan dan ikatan kalian berkekalan sehingga ke syurga, Amin. insya-Allah. Baik, terima kasih kami nak ucapkan sekali lagi kepada Kak Ja dan juga Datuk Seri Mahathir, Tuan Haji Hushim dan juga Kak Ifah. Semoga semuanya bahagialah. Betul. Rasanya semua orang bahagia tengok perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti akan bersama sekali lagi bersama saya dan juga Sugita.